Di dalam sebuah hadis an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakara fattan al-qubur faqala Umar aturaddu alaina uquluna ya Rasulullah. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم كهيئتكم اليوم. فقال عمر بفيه الحجر أو كما قال hadis hasan. Di dalam riwayat Imam Ahmad daripada Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhum, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari Nabi menceritakan tentang fitnah kubur. Fattan itu plural kepada fitnah. Fitnah satu fitnah, fattan fitnah. Pada satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita kepada sahabat-sahabat tentang kubur ni penuh dengan fitnah. Fitnah maksudnya ujian, maksudnya cubaan. Faqala Umar, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam duk cerita yang kata kubur ini dia boleh jadi raudhah min riyadhil jinan. Bila Nabi kata kubur ini boleh jadi hufrah min huffarin niran, Nabi kata kubur ni dia boleh jadi taman daripada taman syurga, dan kubur ni juga dia boleh jadi satu lubang daripada lubang neraka. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita kata kubur ini boleh jadi cerah, boleh jadi gelap, boleh jadi luas, boleh jadi sempit. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita semua keadaan yang menyeramkan dalam kubur ini, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Umar, aturaddu alaina uquluna ya Rasulullah. Senumak kata, ya Rasulullah, adakah bila kita mati, bila kita ditanam dalam kubur, Allah mengembalikan akal kita macam kita lah ni? Adakah orang mati yang dikebumikan, yang ditanam tu, Allah kembalikan balik akal dia, otak dia boleh fikir balik? Adakah macam tu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am kahayatikumul yaum. Nabi kata ya, orang mati bila selesai dimandikan, bila dikapankan, apabila dikebumikan, Allah bagi balik akal dekat dia macam mana dia duk hidup ni. Macam mana hampa hari ni, Nabi kata hampa boleh fikir macam-macam. Masuk masjid tak ada aircon, hampa boleh rasa panas. Otak hampa boleh fikir, apalah masjid duk kutip duit banyak-banyak, tiap-tiap minggu aircon tak boleh pasang. Akal duk jalan. Macam itulah manusia bila masuk dalam kubur, bila dia kena panas, bila dia kena gelap, bila dia kena himpit, akal dia fikir. Kahayatikumul yaum, macam mana keadaan hampa lah, macam mana lah hampa tengok satu benda hampa fikir, hampa kena satu benda hampa fikir, macam itulah hampa dalam kubur esok. Faqala Umar bifihi, kata dalam hadis itu bila Nabi sallallahu alaihi wasallam kata macam tu, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dia kata dengan mulut dia, dia kata al-hajar, dia kata celakalah aku. Maknanya bila masuk kubur ni tuan-tuan, orang cakap pandai pun jadi bodoh, orang atas dunia cerdik pun jadi bodoh, orang di atas dunia kaki belit orang, tak ada satu orang terlepas daripada kena belit dengan dia pun jadi bodoh.
Celakalah manusia kalau sekiranya masih hidup dia satu orang yang tak baik, bila masuk kubur celakalah dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam sebuah hadis riwayat daripada Bashir bin Al-Khassasiyah radhiyallahu anhu, kata dia, famarra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala maqabiril muslimin, faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, adraka haula'i khairun kathir. Thumma marra ala maqabiril musyrikin, faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sabaqa haula'i khairan kathira. Qala faltafat fara'a rajulan yamshi bainal maqabir fi na'lay. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا صاحب السبتيتين ألقهما، أو كما قال. Hadis Hasan riwayat Ibnu Majah daripada Bashir bin Al-Khassasiyah radhiyallahu anhu. Dia ni sahabat Nabi, nama dia betul-betul Bashir bin Ma'bad, dan hadis ni sangat popular kerana dibahaskan oleh ulama fiqh panjang lebar. Bashir bin Ma'bad, dia lepas daripada wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia keluar daripada Madinah, dia pergi duduk di Basrah. Kata dia, famarra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala maqabiril muslimin. Satu hari Nabi jalan lalu di kawasan kubur orang Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil duduk lintah di kawasan kubur orang Islam tu, Nabi kata, adraka haula'i khairun kathir. Nabi kata, untunglah mereka ni, mereka sedang mendapat kebaikan yang banyak. Nabi lalu kawasan kubur orang Islam, Nabi lintah tu, Nabi kata macam tu. Nabi kata, baguslah mereka ni. Pasal apa? Pasal mereka hidup sebagai orang Islam dan mereka mati sebagai orang Islam. Baguslah mereka ni. Mereka ni dah dapat khairun kathir, sudah dapat kebaikan yang cukup banyak dalam kubur. Thumma marra ala maqabiril musyrikin. Lepas tu Nabi pergi lalu kawasan kubur orang musyrikin, Yahudi. Nabi lalu. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, sabaqa haula'i khairan kathira. Nabi kata, puak ni terlepaslah, puak ni sudah miss, sudah terlepas kebaikan yang banyak. Pasal apa? Pasal mati kafir. Tak boleh buat apa dah. Nak ghostan balik tak boleh dah, nak kata menyesal, minta sorry dekat Tuhan, nak masuk Islam pun tak boleh dah. Pasal apa? Pasal mati itu full stop. Tidak ada cerita menyesal, tidak ada cerita nak minta patah balik, tak ada cerita nak beri peluang sikit lagi, buang 5 minit lagi, abuan nak syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, nak jadi orang Islam, tak ada dah. Nabi kata, orang yang mati kafir ni, sabaqa haula'i khairan kathira. Depa ni miss, depa ni sudah miss, sudah terlepas peluang untuk nak buat kebaikan yang banyak. Pasal apa? Pasal mati kafir. Qal, kata Bashir yang meriwayatkan hadis ini, faltafata, lepas pada Nabi kata lagu tu, Nabi beralih tengok satu orang duduk jalan di atas kubur. Fara'a rajulan yamshi bainal maqabir fi na'lai. Nabi beralih tengok, ada satu orang duduk jalan kat atas kubur, jalan pakai kasut. Na'lai ni bukan kasut, tapi kita ni semua borong kasut. Pakai slipper pun kasut, pakai sandal pun kasut, kita ni semua kasut. Jadi saya terjemah ikut kita. Na'lai maksudnya dia pakai sandal, dia pakai slipper. Kalau kita kata hari ni pakai slipper. Satu orang duduk berjalan di atas kubur, kaki pakai slipper.
Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, bila Nabi tengok dia ni duk berjalan atas kubur, kaki pakai kasut, Nabi kata dekat dia, Nabi kata, ya sahibas sabtiyataini, Nabi kata, wahai tuan punya sepasang kasut, alqihima, Nabi kata buang kasut tu. Hadis itu hadis hasan, riwayat Ibnu Majah. Hadis ni nak abang dua benda besar dekat kita. Satu, dia nak abang kata terima kasih banyak-banyak pada Tuhan, pasal Tuhan bagi hidayah kita jadi orang Islam, dan minta doa banyak-banyak dekat Tuhan supaya kita sampai hari tercabut nyawa kita Islam. Pasal apa? Mati sebagai orang Islam, walaupun dosa banyak, kita sudah dapat satu kebaikan yang banyak. Kebaikan apa? Kebaikan jadi orang Islam, mati sebagai orang Islam. Terima kasih banyak-banyak dekat Tuhan. Tuhan bagi kat kita Islam, sedangkan kita tak usaha pun. Tak usaha pun. Beranak-beranak mai, orang bang di telinga kita. Beranak-beranak mai, duk dengar orang baca Quran dalam rumah kita. Beranak-beranak mai, mak dengan ayah orang Islam. Kita tak ada usaha apa pun. Allah bagi seketui mai Islam dekat kita. Terima kasih banyak-banyak pada Allah. Berbanding dengan orang yang Allah takdirkan beranak-beranak mai dalam keluarga bukan Islam, dia nak kena gelut mencari kebenaran. Kita ni dah dapat khairan kathira, dapat kebaikan yang cukup banyak, pasal kita tanpa usaha Allah bagi dekat kita hidayah. Cuma nak kena cari taufik. Kita selalu dengar wabillahi taufiq wal hidayah. Apa dia beza taufik dengan hidayah? Hidayah ni petunjuk Allah bagi kita jadi orang Islam. Taufik, Allah bagi dekat kita taufik, dengan Islam yang ada dekat kita tu, kita rasa semangat nak pergi belajar Islam. Itu taufik daripada Allah. Pokok hujan sikit ya, tak main dah malam ni. Tambahlah hujan, memang tak main ya. Saya teks Al-Fadhil tu imam kita, imam utama kita Ustaz Zul Khairi tadi pukul 6.45 lebih kurang, saya teks dia. Saya kata hujan pula Ustaz Zul, dah lah kuliah 8 bulan cuti, hujan pula. Saya kata Ustaz Zul kata insya-Allah ramai malam ni. Dia kata insya-Allah ramai, yakin dia. Saya kata hak mana mai boleh bagi anugerah bengkung merah, boleh mai walaupun hujan. Pasal apa tuan-tuan? Pasal Allah bagi taufik. Kita ada tu, ingat nak mai tu, hujan ke apa ke, kita duk fikir hujan, cara hujan kunti pi dengan kereta. Kalau tak hujan, kunti redah motor mai. Pasal apa? Pasal sudah ada taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak-banyak pada Allah. Allah bagi jadi kita orang Islam. Lagi sekali terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, pasal Allah bagi kuat dekat kita untuk nak mai. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu satu yang dia nak beritahu adalah hadis tadi. Yang kedua, dia nak beritahu kata apa hukum perbincangan dia. Apa hukum pakai kasut, pakai sandal ataupun pakai slipper atas kubur. Pasal hadis ni kata Nabi SAW beralih-beralih tengok ada satu orang duk jalan di atas kubur pakai kasut. Nabi SAW kata dekat dia, wahai tuan punya sepasang kasut, buka kasut kamu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, perbincangan fiqh merumuskan persoalan pakai kasut di atas kubur itu khilaf. Imam Asy-Syafi'i dan pengikut tegar Imam Syafi'i, Imam Nawawi rahimahumallah, berpendapat tidak salah pakai kasut. Imam Syafi'i, Imam Nawawi berpendapat tidak salah pakai kasut di atas kubur, kerana Imam Syafi'i dan Imam Nawawi berhujjah dengan hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, yang dalam hadis tu ada disebut, dia kata iza wudhi'a fi qabrih wa tawalla anhu wa ashabuh innahu la yasma'u qar'a ni'alihim. Dalam satu hadis Muslim, hadis riwayat Imam Muslim kata,
mayat apabila diletak di dalam liang dia, di dalam kubur dia, wa tawalla anhu ashabuh, sahabat-sahabat yang mai usung dia tunggu pengkebumian sampai perata kubur apa-apa semua ni, wa tawalla ashabuh, depa pun beralih nak balik. Innahu la yasma'u qar'a ni'alihim, orang mati pada masa tu Allah angkat hijab yang tutup telinga dia, dia dengar bunyi tapak kasut orang tu duduk balik. Oleh kerana hadis tersebut bunyi tapak kasut, maka pakai kasut itu tidak salah. Itu pendapat Imam Asy-Syafi'i, dan pendapat itu juga dipegang oleh Imam An-Nawawi. Apatah lagi hadis itu oleh ulama kemudian dikata hadis itu sahih, riwayat Muslim. Yang hadis kita baca tadi hadis hasan, riwayat Ibnu Majah. Maka hadis yang sahih ini lebih kuat, dia kata. Jadi kesimpulan dia kata apa? Maksudnya pakai kasut itu tidak salah. Itu pendapat. Tapi satu lagi pendapat dia kata apa? Oleh kerana ada hadis yang kata Nabi suruh dia ni buka kasut, maka tetap buka kasut itu lebih baik daripada pakai kasut. So kebanyakan ulama yang berhati-hati mengambil pendapat ini. Walaupun pakai kasut itu tidak salah seperti mana pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam An-Nawawi, tetapi buka kasut bila masuk kubur itu lebih baik. Pasal apa? Pasal buka kasut bila masuk kubur itu, kata ulama yang berhujah ni, dia kata apa? Kerana lebih menunjukkan insaf dan tawaduk, berbanding dengan masuk pakai kasut lebih menampakkan sombong. Dia kata, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, whatever it is, tak usah pakai itu, lebih baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikian yang kata para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, percayanya mereka kepada apa yang diberitahu oleh Allah dan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka percaya. Kita dah baca, dah cerita tentang Abu Dzar hari itu, hadis dia, Abu Dzar Al-Ghifari, satu manusia yang cukup hebat, cukup zuhud, cukup tawaduk. Menjelang kematian dia, dia dengan bini dia pergi duduk di ardin falah, dia panggil, di satu tempat yang remote, satu tempat yang isolated, pergi duduk di satu tempat yang terpencil dan pedalaman, pergi duduk di sana. Bila dia mai saat-saat akhir, dekat dia nak habis umur tu, bini menangis. Bini Abu Dzar ni menangis. Abu Dzar tanya kepada isteri dia, dia kata, pasal apa menangis? Ma yubkiki, dia kata, apa yang menyebabkan hang menangis? Jawab isteri dia, dia kata, abang sedang menghadapi sakratul maut. Kalau takdir kata abang mati, saya tak mampu nak menguruskan jenazah abang. Saya seorang, kita duduk di tempat tak ada orang. Kalau takdir kata abang mati ni dalam masa terdekat ni, saya nak buat macam mana? Saya seorang, saya tak ada kederat untuk nak urus mayat abang, dan kita pula tak ada kain nak buat kapan abang. Tuan tengok yang kata sahabat Nabi, nama besar Abu Dzar Al-Ghifari, nama besar, pengorbanannya besar. Abu Dzar Al-Ghifari daripada jadi ketua penyamun yang duk samun orang-orang daripada Mekah nak pergi ke Syam, dia nanti samun di tengah jalan. Abu Dzar Al-Ghifari tiba-tiba daripada jadi ketua penyamun, tiba-tiba dia masuk Islam, tiba-tiba jadi sahabat besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengorbanannya sangat besar, tiba-tiba matinya begitu. Bila bini menangis, bini kata, abang kalau abang mati ni siapa nak urus mayat abang? Kalau abang mati ni nak kapan abang, nak pakai kain apa? Sampai kain pun tak ada. Apa kata Abu Dzar Al-Ghifari?
Dia kata dengar, dia kata fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaum wa ana 'indahu fi nafar. Dia kata ingat, dia kata aku duk ingat lagi satu hari aku duk sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi kata, dia kata Nabi kata la yamutanna rajulun minkum bi falatin minal ardi yashhaduhu isabatun minal mu'minin. Nabi kata kami duk ada sekelompok di depan Nabi, termasuk aku. Abu Zar kata, Nabi kata ni hampa duk ada depan aku ni, Nabi kata akan ada seorang yang mati dia esok di satu tempat yang isolated, di satu tempat yang terpencil, yang tidak ada orang di situ. Tapi mati dia tu yashhaduhu isabatun minal mu'minin. Nabi kata kemudiannya akan mai sekelompok orang mukmin menguruskan mayat dia. Masa Nabi kata tu, dia kata ada sekumpulan sahabat termasuk aku. Aku tengok tiap-tiap orang ada depan Nabi. Masa Nabi kata tu, semua mati dah. Dan mereka ni mati dalam keadaan duk dalam orang ramai. Dia kata hak masih hidup aku, dan aku pula ada di bumi yang terpencil ni. Dia kata memang aku dah yang Nabi maksudkan tu. Dia kata kat bini dia, hang jangan takut, sat lagi nanti mai orang. Pasal apa? Pasal Nabi kata. Tuan-tuan, dia percaya apa yang Nabi kata. Benda tak masuk akal, bini dia tak boleh terima. Duk ada tempat ni memang bukan laluan orang ramai, bini dia tak boleh nak terima benda tu. Dia kata kat bini dia, dia kata hang jangan takut, pasal Nabi kata macam tu. Dan di depan Nabi semua dah mati, tinggal aku aja, dan aku pula duk ada di tempat yang macam ni. Dia kata memang hak Nabi sebut tu aku, dia kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dia kata satu kalimah dekat bini dia, kata apa? Fa inni wallah ma kadzabtu wala kudzibtu. Demi Allah, dia kata kat bini dia, aku tak cakap bohong dekat hang, dan demi Allah Nabi tak bohong aku. Dia kata percaya dia dekat Nabi sampai macam tu. Dia kata kat bini dia, pergi tunggu tepi jalan, saya lagi nanti ada orang mai. Dengan kehendak Allah, benar kata-kata Nabi, mai satu kumpulan, mai tengok Abu Dzar Al-Ghifari, dan dia pun habis umur, dia pun uruskan mayat dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikian sahabat-sahabat percaya kepada apa yang Nabi kata. Kita hari ini tuan-tuan, jangan kata hak Nabi kata kita tak percaya, Quran pun kita tak percaya. Kita hari ini bukan hadis Nabi kita tak percaya. Bila kita kata kat dia, hang tolak hadis Nabi, dia kata no, saya tak tolak. Bukhari tolak lagi banyak, dia kata. Dia boleh jawab macam tu. Tak tahu sebab dia, tapi dia boleh cakap macam tu, dan cakap dia menjadi tontonan ramai. Bukan Quran, bukan hadis Nabi saja, Quran pun orang hari ini sanggup tolak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikianlah manusia dengan dunia. Dia tak boleh nak letak dunia tu secondary, nombor 2 dalam hidup dia. Dia tak boleh nak letak akhirat di tempat primary, di tempat nombor 1 dalam hidup dia. Sedangkan dalam Quran, dalam surah Al-Hadid ayat 20, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuh ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. Quran ni tuan-tuan, baca dia pun dia jerak dalam hati, walaupun tak faham makna. Kita dengar tu
jerap. Tuhan kata apa dalam ayat ni? Tuhan kata, i'lamu, ketahuilah, annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun bil amwali wal aulad. Tuhan bagi ciri-ciri dunia. Tuhan kata dunia ni apa dia? Dunia ni la'ibun, main-main. Dunia ni apa? Lahwun, benda lara, lalai. Dunia ni apa? Wazinah, perhiasan, nak cantik. Beli rumah nak rumah cantik, beli kereta nak kereta cantik, nak menikah nak bini cantik. Itu dunia. Dia nak kepada zina, kepada cantik, perhiasan yang cantik. Wa tafakhurum bainakum. Yang kata dunia ni apa dia? Masing-masing duk lawan megah sama sendiri. Aku megah kat hang, hang megah kat aku, hang megah. Itu dunia. Wa takathurun fil amwal wal aulad. Tuhan kata, yang kata dunia tu apa dia? Dunia ni duk lawan nak bagi banyak harta, duk lawan nak bangga dengan anak yang ramai. Itu dunia. Kamathali ghaith a'jabal kuffara nabatuh. Tuhan kata semua ni sama macam mana hujan bila turun pokok tumbuh. Bila pokok tumbuh, petani dan peladang seronok tengok hasil tanam-tanaman dia. Kerana Allah bagi hujan, pokok tumbuh. Bila pokok tumbuh subur, petani dan peladang yang tanam pokok ni, dia seronok tengok tanam-tanaman dia subur. Seronok. Summa yahij. Tuhan kata tak lama tumbuh-tumbuhan tu akan sampai masa dia akan kering. Fatarahu musfarra. Tak lama tumbuh-tumbuhan tu akan menguning, akan jadi kuning, akan layu. Summa yakunu hutama. Tak lama tumbuh-tumbuhan tu akan hancur luluh, relai habis semua. Wa fil akhirati azabun syadid. Tapi ingat, Tuhan kata benda tak habis di situ. Akhirat ada dua. Sama ada hang pi duduk dalam azab yang pedih, wa maghfiratun minallahi wa ridwan, ataupun akhirat esok hang dapat maghfirah, dapat keampunan dan dapat ridwan, dapat keredaan Allah. Macam itulah hidup. Kita duduk atas dunia ni nak buat apa buat. Dalam hadis dia kata apa? If'al ma syi'ta. Hang buat apa yang hang rasa nak buat. Tak apa, buat. Malaikat tulis. Akhirat esok dia buka balik semua benda ni, daripada akil baligh sampai hari kita mati. Dia buka balik, dia audit balik satu-satu. Selepas selesai kerja audit ni, dua ni aja hang nak pi. Sama ada hang kena masuk neraka ataupun hang dapat syurga, dapat keampunan Allah, dapat keredaan Allah. Allah tutup ayat tu, dia kata apa? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah hidup di atas dunia ni melainkan keseronokan yang menipu kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita nak apa tuan-tuan atas dunia ni? Kita nak apa? Kita nak duit. Atas dunia ni kita nak duit. Kita kerja tungguin terbalik sampai tengah malam. Kita tak ada masa nak main, nak dengar Quran, nak dengar hadis Nabi. Tak ada. Pasal apa? Pasal kita kerja, pasal kita nak duit. Kita nak apa atas dunia ni? Kita nak nama baik. Kita nak apa atas dunia ni? Kita nak puji-pujian. Kita nak orang puji kita. Kita tak suka orang keji kita. Kita nak apa dalam dunia ni? Kita nak pangkat. Kita nak apa? Kita nak keseronokan. Tapi in the end, yang kita dapat apa dia? Penyakit. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sahabat saya hantar satu teks. Saya baca menarik. Saya minta kebenaran kat sahabat kita ni. Saya kata saya nak bawa dalam kuliah. Orang putih lah, tulis orang putih. Dan kawan ni semua orang putih. Pak hantar mai. Dia kata in the end,
We all the same. Dia telah sekali kita sama ya. At the age of 40, bila umur dah 40, highly educated and less educated are the same. Orang yang mengaji sampai PhD dengan kawan yang tingkatan 5 pun ada, tak ada SPM kita pun tak tahu. Dua orang ni bila mai umur 40, dia kata kadang-kadang less educated people may even earn more money than kawan yang seorang lagi. Bila mai umur 40, dia ni mengaji ni daripada SPM masuk matrik masuk universiti tiap-tiap tahun dapat anugerah dekan, sapu skor sampai complete dia punya bachelor, dia dapat first class. Daripada tu dia sambung buat master's degree. Dia punya master's degree, dia punya hebat thesis dia sampai orang upgrade bagi jadi PhD. Dia balik mai, dia attach di university, masuk universiti sat dengan kerajinan dia buat working paper, present sana present sini, buat research, buat apa, dapat Profesor Madya, associate professor, lepas tu pulun sikit lagi dapat full professor, dapat jusasi. Kalau masa dia associate professor, dia dapat grade 54. Gaji ni starting dalam 6,000, dia pi habis derah dia sapu 13,000. Ngaji sampai rambut pun makan bantai. Mengaji ni tentu agak senang kan nak buat PhD ni. Mengaji rambut sampai makan bantai, luruh rambut mengaji. Kawan yang sama kelas dengan dia sekolah rendah dulu, dia form 1 masuk boarding school, kawan ni pergi masuk sekolah mana pun tak tahu lah apa semua, SPM dan ambil ke tak dan ambil pun tak tahu, dia buat menjaga online, sebulan dapat 50,000. Tu dunia. Orang yang duduk universiti, duduk mengajar, Profesor Madya, gaji baru 10-11,000, tak puas hati ya. Duk sembang dengan kawan-kawan dia. Dia tadi ni betul tak guna. Sama dengan saya, sekolah rendah dulu ni. Hang tengok dia pakai kereta apa lah ni, dia kata. Aku ni kadang-kadang bukanlah aku tak puas hati dengan Tuhan ni, dia kata. Kan? Bukanlah aku tak puas hati dengan Tuhan, dia kata, tapi titik macam tu. Tak boleh nak sambung. Ini kehidupan tuan-tuan. Pada umur 40 apa jadi? Dia kata orang yang mengaji sampai tinggi melangit dengan kawan yang sampai SPM ni tiba-tiba dapat sama, ataupun kawan tu lebih pada dia. Itulah dunia. Dia kata pula at the age of 50s, dah main umur 50, beauty and ugly are the same. Dia kata bila umur main 50, segak dengan tak apa segak ni diri sama lah. Pasal apa? Dia kata no matter how pretty you are at this age, dia kata wrinkles, dark spot cannot be hidden. Bila dia main umur 50, ni perempuan ni duk pergi spa ni seminggu sekali, spa. Punya duk tonyoh pipi ni sampai nak nampak orat darah dah, punya duk tonyoh. Sampai kawan spa tu kata, mai bagi jarang sikit boleh tak kak? Dia kata ni, saya duk tonyoh ni sampai saya bukan tak mau menyaga, baguslah kak mai tiap-tiap hari pun saya boleh duit, kak mai seminggu sekali pun saya boleh duit, tapi saya ambil takut dah nak tonyoh ni sampai kulit sampai merenin. Tahu merenin? Kulit sampai merenin yang duk tonyoh ni nak bagi nampak gebu ni. Bila mai umur 50 ni, tak usah buat bagi segak macam mana lah. Dia kata jadi sama dah dengan kawan tak jaga tu, jadi sama dah. Dua-dua kedot, dia jumpa dua-dua pun kedot, pergi spa pun kedot, tak pergi spa pun kedot. Apa ni dia nak abang ni? Dia kata inilah dunia. Cantik segak ni bukan nak boleh pergi sampai lama mana, dia ada sampai satu time habis tu lah. At the age of 60 years, dia kata bila mai umur 60 ni, high position dengan low position are the same. Sampai umur 60, dia ni pencapaian dia ni apa, dia sampai jadi pengarah di sebuah jabatan. 60 pencen lah. Pencen sama sari dengan pion dia.
Office boy dia pun 60 orang, pencen sama sehari. Cuma bos potong kek, dia balik potong rumah. Takkan nak ra'i dia potong kek sama dengan bos nanti jegel kat dia lagu mana. Tak apalah, itu hari last. Lepas daripada hari retirement dia tu, hari pencen dia tu apa tuan-tuan, dia pencen pengarah dengan pencen pion ni semayang sebelah-sebelah. Pion buat tak tahu dia kata, pirah dia kata hang. Dia kata bila mai umur 60, dia kata hang high position ke low position ke equal, sama, dia kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tak habis. Dia kata at the age of 70, big house and small house are the same. Mai umur 70, hang duduk banglo beli berapa juta punya harga dengan hang duduk low cost rumah 4 setalam, dia kata sama. Dia kata pasal apa? Dia kata because hard to move around. Umur 70 duduk banglo pun duduk kesot gitu ya, tak boleh nak pergi wadah. Dia main dengan kencing manis, dengan duk pergi dialisis, dengan rheumatism, dengan problem lutut apa jadi lagu mana kata tahu, gout pula lompat main ke tepi. Rumah banglo apa dia duk kisah orang tu ya. So rumah banglo ke umur 70, duduk rumah banglo ke, duduk rumah 4 setalam ke, duk kelitin kot tu ya. Kelitin tau, kelitin. Duk kesot, duk bergerak kot tu ya, dia kata. 70 tu dahsyat dah tuan-tuan. Tapi dia ni ada lagi at the age of 80, dia kata umur 80, dia kata apa? Have money and no money, dia kata are the same. Ada duit dengan tak ada duit umur 80 sama saja, dia kata. Even when you want to spend money, you don't know where to spend. Dia main umur 80, dia main uzong, dia main apa, duit dalam bank ada banyak mana pun tak boleh buat apa dah. Makan pun tak ada selera dah. Orang main abang kata, Tok, jom ikut kami pergi umrah. Umrah kepala hutang, aku nak bergerak pun tak boleh. Apa guna duit pada masa tu? Apa guna duit pada masa tu? Saya baca sampai tentu pun saya kata dah cukup lah, cukup. Dia kata dah at the age of 90 ada lagi. Dia kata pasti ada orang sampai 90 umur. Dia kata bila mai umur 90, dia kata apa? Sleeping and waking up are the same. Dia kata bila mai umur dah mai 90 lebih ni, apa dia kata, hang tidur ke, hang tak boleh tidur, duk jaga ke, sama aja, dia kata. Pasal apa? You still don't know what to do. Tak tahu nak buat apa. Umur 90 ni tak tahu nak buat apa. Bangun garu kening, jatuh bulu kening, perau. Allahu Akbar tuan-tuan. Dia habis tentu ya. Saya tambah satu lagi. Apa dia? Dia kata bila mati, tak ada apa yang membezakan orang kaya dengan orang susah. Kita masuk kubung tu lah. Sama macam tu lah. Tidak ada beza kaya dan miskin. Tidak ada beza. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ambil i'tibar dengan benda ni. Ambil i'tibar. Hak kita nak kena gelut cari ni apa dia? Bekal akhirat. Dan tidak melupakan dunia. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Tuhan kata carilah apa juga yang Tuhan boleh bagi kat kamu ni untuk akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tuhan kata tapi jangan lupa nasib dan bahagian atas dunia. Bukan suruh cari dunia, jangan lupa akhirat. Tapi Quran kata cari akhirat tu, jangan lupa dunia. Nampak tuan-tuan? Disitulah beza primary dengan secondary. Hak mana kita nak jadikan keutamaan, hak mana kita nak letak di nombor 2.